السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم السلطان العميم الإحسان الحليم المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد برأفته إلى قلوب عباده، وهو المهيمن الرحمن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذي اتبعوهم بإحسان. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kita berzikir dan berdoa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah terimakan amalan kita dan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Suratul Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni, apakah tidak sudah tiba masanya, tiba masa bagi orang yang beriman khusyuk hati mereka mengingati Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mentafsirkan ayat ini berkata, atabanallahu subhanahu wa ta'ala bihadzal ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempelakkan kita dengan ayat ini, ba'da islamina sab'i sinin, selepas Islamnya kami 7 tahun. Maka turun firman Allah Ta'ala ini mengingatkan kepada para sahabat sekalian, terutama umat Islam, adakah tidak telah tiba masanya bagi orang yang beriman khusyuk hati mereka mengingati Allah. Yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala ini, aman hana waktul khusyuk, adakah tidak sudah tiba masanya hati ini khusyuk, ataupun adakah tidak sudah tiba masanya hati ini kembali kepada Allah. Inilah waktu merendahkan diri kepada Allah,
kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Memberi maksud, wahai orang yang lalai, sudah tiba masanya kamu ingatkan Allah. Kalau orang yang melakukan dosa, adakah sudah tidak tiba masanya, wahai orang yang berdosa, bahawa kamu kembali kepada Allah? Sebagaimana orang yang sakit, kita akan berkata, alam ya'ni lil marid an yaqifa ala babil tabib. Apakah tidak perginya orang yang sakit itu berjumpa dengan doktor? Jangan dibiarkan terus menerus dalam keadaan tidak diubat. Begitulah keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Allah memperingatkan, wahai orang yang berdosa, apakah tidak sudah tiba masanya kamu bertaubat? Wahai orang yang lalai, apakah tidak sudah tiba masanya untuk kamu ingat kepada Allah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, inna lillahi awani ala wahyal qulub. Sesungguhnya bagi Allah itu ada bekas-bekasnya atau pemangkuk. Ketahuilah bahawa sesungguhnya awani, bekas itu ialah hati. Fa aqrabuha ila Allah ma raqqa wa safa wa saluba. Sehampir-hampir bekas itu kepada Allah sesuatu yang lembut, bersih dan juga keras. Al-Imam Abu Abdullah At-Tirmizi menghuraikan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, yang dimaksudkan maraqqa, memberi maksud ar-riqqatu khasyatullah, iaitu sesuatu yang lembut memberi maksud takutnya kepada Allah. Was-safa, memberi maksud was-safa lil ikhwan fillah, iaitu bersih hati kepada sahabat-sahabat ikhwan, yang ikhwan fillah, ikhwan fi ibtigha'illah, sahabat-sahabat yang mencari keridaan Allah. Bersih hati bersama dengan sahabat-sahabat yang mencarikan keampunan Allah. Was-salabah was-salubah, memberi maksud keras pada agama Allah. Maknanya dalam mempertahankan ajaran Allah, maka kita tidak ada berlemah lembut. Bila dihina Islam, kita kena bangun. Islam tidak boleh diperkotak-katikkan. Islam tidak boleh dibiarkan dihina, dicaci. Hendaklah kita mempertahankan ajaran Allah. Al-Imam Tirmizi menyatakan, hayatul qulub al-iman, hidupnya hati ini ialah kerana iman. Wa mautuha al-kufru, matinya hati ini kerana kufur. Wa sihhatuha at-ta'atu, hati ini akan jadi sihat apabila ianya taat kepada Allah. Wa marduha, hati ini akan jadi sakit, al-israru 'alal ma'siyah, kerana mengkali melakukan maksiat. Wa yaqazatuha az-zikr, dan memberi untuk menjagakan semula hati yang lalai tersebut, maka ubatnya adalah zikir. Adapun membiarkan hati itu tidur, ianya akan menyebabkan hati sentiasa lalai. Wa naumuha al-ghaflatu, tidurnya hati itu ialah disebabkan lalai daripada mengingati Allah. Justru itu, pada pagi ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab yang mentarbiahkan kita supaya sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah. Bagaimana cara kita nak kembali kepada Allah? Apakah dia kaedah-kaedahnya? Menerusi kita Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, mengajarkan kepada kita berapa cara-cara nak menuju kepada Allah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada pagi ini kita meneruskan lagi kata hikmah yang ke-48. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah kamu mengangkatkan sesuatu hajat kepada selain daripada Allah. Mana jangan kamu mengangkatkan atau memohon, meminta sesuatu yang lain daripada Allah. Karena huwa muriduha alaika, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan hajat itu kepada kamu. Fa kaifa yarfa'u ghairahu, bagaimana mungkin kamu boleh bagaimana mungkin selain daripada Allah boleh menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik, boleh menyingkirkan, boleh menghilangkan, boleh mengangkatkan segala apapun yang berlaku kepada kamu. Maka huwa lahu wadi'an, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meletakkan baginya kepada kamu. Ataupun terjemah dalam kitab ni, maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang telah diletakkan oleh Allah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan sedemikian rupa, tidak ada dalam dunia ini yang boleh menghalangkan, mengangkatkan, menyingkirkan. Hanya Allah sahaja. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi, sesiapa yang tidak dapat menolak bencana yang menimpa pada diri dia. Barang siapa yang tidak dapat menolak segala bencana yang menimpa ke atas dirinya, fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana pula dia boleh nak menolakkan segala kemudaratan, segala bencana untuk orang lain pula. Diri sendiri pun tak boleh, apatah lagi untuk orang lain. Kita kena sakit, kita sendiri pun tak boleh hilangkan sakit tu, melainkan dengan izin Allah. Orang yang kena musibah, kita tak boleh menghilangkan musibahnya, melainkan dengan pertolongan Allah. Mereka yang melakukan dosa, maka kita tidak boleh mengampunkan dosa dia, melainkan daripada Allah. Mereka yang tidak mendapat rahmat, kita tidak boleh memberi rahmat kepadanya, melainkan Allah saja yang boleh memberi rahmat. Mohonlah kepada Allah, pintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerusi kata hikmah ini, ianya adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila telah bertanya kepada engkau wahai Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku ini hampir. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu begitu. Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, nescaya dimustajabkan, nescaya aku mustajabkan da'watad da'i, akan segala orang yang memohon kepada aku. Wa idza da'ani, apabila ia memohon kepadaku, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyastajibuli, sahutlah seruanku, mohonlah kepadaku, berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Asbabun nuzul, firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 186 itu, diriwayatkan bahawa sesungguhnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fi ayyi waqtin
nad'u Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ayyi waqtin nad'u Allah? Pada waktu manakah yang paling sesuai kami berdoa kepada Allah? Wa qala qaumun aqaribun rabbuna? Adakah Tuhan kami ini hampir? Fanunajihi, kami berbisik-bisik kepadanya. Am ba'idun fanunadihi, sekiranya Allah itu Tuhan kami ini jauh, maka kami akan panggil sekuat-kuatnya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi, apabila telah bertanya akan dikau wahai Muhammad, ibadi oleh hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku hampir dari sudut mustajab, hampir dari sudut memberi keampunan, hampir dari sudut memberikan rahmat, memberikan keredaan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mustajabkan segala permintaan orang yang berdoa kepadaku. Para alim ulama menghuraikan berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, memberi maksud apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang zat aku, fa anal mawjud, aku adalah mawjud, min ghairi mujib, tidak ada yang menjadikan aku. Maka ulama menghuraikan ayat ini begitu panjang, maksudnya yang begitu luas. Apabila hamba aku bertanya kepada engkau mengenai zat aku, jawablah ya Muhammad, fa anal mawjud, sesungguhnya aku mawjud, min ghairi mujid, tanpa ada yang menjadikan aku. Aku ada tetapi tidak dikerana oleh sesuatu kerana. La yudrikuni kaifun, tidak tercapai akan daku oleh bagaimana. Jangan tanya bagaimana Allah, di mana Allah, macam mana, kaifa, la yudrikuni, tidak akan tercapai oleh pemikiran hamba-hambaku bagaimana aku. Wala yuhitu bi aina, tidak terbatas denganku oleh aina, oleh di mana Allah, di mana, la yuhitu. Aina Allah, di mana Allah? Di langit. La yuhitu. La yuhitu bi aina. Wala yasifu nima, dan tidak tersifat akan daku oleh sesuatu. Oh begini, bukan belaka. Wa in sa'aluka an sifati, kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang sifat-sifatku, fal ilmu, jawablah aku ni bersifat dengan sifat ilmu. Fal hayatu, dan aku bersifat dengan sifat al haya. Wal qudratu, aku bersifat dengan sifat qudrah. Was sam'u wal basaru wal iradatu wal kalam, aku adalah bersifat dengan sifat sama, basar, iradah dan kalam. Wa idza sa'alaka ibadi, dan sifatku qadim, dan tidak ada waham baginya, dan aku akan mengampunkan dosa sesiapa yang aku kehendaki. Wa aghfiru liman syi'tu wa a'ti wa amna, dan aku boleh memberi dan aku boleh menghalang. Itu maksud ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ulama tafsir hurai sampai tahap begitu. Akulah yang memberi dan aku juga boleh menghalang. Wa akhfidu wa arfa, aku boleh merendahkan seseorang dan aku boleh mengangkatkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah boleh mengangkatkan seseorang, wa tuzillu man tasha, dan Allah boleh menghinakan seseorang kalau tidak beriman kepada Allah. Wa idza sa'aluka 'anid dalalati 'alayya,
Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apakah perkara yang menunjukkan tentang aku, maka jawablah, faddalalatu alayya ajibu tadbiri wa muhkam ayati wa badi'u taqdiri. Maka jawablah wahai Muhammad, yaitu begitu takjubnya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana siang dan malam, begitu teratur perjalanan planet-planet dengan begitu teraturnya dengan oksigen yang kita sedut sekarang ini, teraturnya perjalanan makhluk Allah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu badi, begitu teraturnya, cantiknya, menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah itu maujud. Allah itu maujud. Allah itu maujud. Begitu cantiknya sekali. Perjalanan bintang, bulan dan sebagainya. Siang dan malam, perubahan siang dan malam. Begitu cantiknya kejadian Allah, hidung begini, mata begini, telinga begini. Ini semua kejadian Allah badi'u taqdiri wa badi'u khalqi. Begitu indahnya kejadianku, begitu indahnya segala peraturan-peraturan, dan begitu juga keadaan alam ini dalam keadaan seimbang. Apakah hamba-hamba Allah ini tidak memperhatikan perkara tersebut? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya maksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad an qurbi, berkaitan tentang hampirnya aku, fa inni qaribun bil qudrah, sesungguhnya aku ini hampir dengan kudrahku. Fa inni qaribun bin nusrah, sesungguhnya aku hampir dengan pertolongan. Fa inni qaribun bir rahmah, sesungguhnya aku hampir dengan rahmat. Fa inni qaribun bin ni'mah, sesungguhnya aku hampir dengan nikmat. Fa inni qaribun bil ilmi, sesungguhnya aku hampir dengan ilmuku. Fa inni qaribun bil hilmi, sesungguhnya aku hampir dengan kelembutanku. Apabila hamba-Ku berdoa kepadaku supaya ditolakkan segala kemudaratan, kasyaftu, secara aku rungkaikan dia. Wa in da'ani li hajatin, kalau mereka memohon kepadaku dengan suatu hajat, qadaitu, ku tunaikan. Wa as'aftu, dan aku memberikan pertolongan secara kecemasan. Macam kita tengok ambulan, bahasa Arab sebut sayyaratul is'af, itu ambulan, is'af. As'aftu, aku memberikan pertolongan dengan segera. Fa in da'ani li maradin, kalau ia berdoa karena dia sakit, minta supaya disembuhkan, syafaitu, yaitu aku sembuhkan. Wa in da'ani li hammin, kalau hamba-Ku berdoa kepadaku untuk menolakkan segala kerusingan, nescaya aku hilangkan kerusingan, ku cukupkan baginya. Jika berdoa kepadaku minta rezeki, fa at'amtu wa arwaitu, ku berikan makan dan ku berikan minum baginya. Jika ia memohon kepadaku supaya diampunkan dosa, ku ampunkan dosanya. Jika ia memohon kepadaku supaya yaitu bertaubat, nescaya ku terima taubatnya. Jika ia memohon kepadaku kerana terdapat kekurangan amalan supaya disempurnakan, kammaltu, nescaya ku sempurnakan. Wa idza ata'ani, sekiranya mereka itu taat kepadaku, fa in ata'uni ahsantu ilaihim, kalau hamba-hambaku taat kepadaku, aku akan memberikan kebaikan kepada mereka.
Wa in asawni, tetapi sebaliknya jika mereka derhaka kepadaku, buat maksiat, sartartu alaihim, kututupkan aibnya lagi. Mana kalau hamba Allah ini buat dosa, Allah tutupkan aib dosanya lagi. Gitu rahmatnya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maksud fa inni qarib begitu panjang, begitu luas maksudnya, sebahagian yang telah disebut oleh para ahli ulama yang telah saya bacakan tadi. Seterusnya kita melihat huraian di dalam kitab kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika mana saya di majlis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seseorang yang duduk di sampingku. Saya tanya dia, siapa nama kamu? Jawabnya, nama saya adalah Sa'id. Apakah gelaranmu? Maka jawabnya Abu Osman. Setiap yang dimulakan dengan abun atau ummun dinamakan kunyah. Sama ada kunyah itu memberi maksud memuji ataupun menghina. Abu Jahlin dimulakan dengan bapa, Abu, tapi memberi maksud menghina. Abu Jahal, bapa segala jahil, dimulakan dengan abun. Ada dinamakan kalimah abun wa ummun, permulaan dinamakan kunyah. Kalau anaknya bernama Osman, sedangkan namanya ialah Mahmud, maka dia akan sebut nama dia Abu Osman, mana bapa kepada Osman, sebab anaknya nama Osman. Anaknya bernama Salma, maka disebut Ummu Salma, sedangkan nama perempuan itu bukan Salma, nama dia Fatimah. Maka dimulakan dengan ummun ataupun abun, ianya dinamakan kunyah. Kunyah kamu siapa? Namanya Abu Osman. Jawabnya Abu Osman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, sekarang ni aku tak ada belanja. Lalu aku bertanya kepadanya, dan siapakah yang kau harapkan untuk memberikan bantuan kepada kamu? Jawabnya, ni aku jumpa Yazid bin Harun sebagai khalifah pada zaman kita ni, aku nak minta kat dia bantuan. Maka bila kata sedemikian rupa, Muhammad bin Husain bin Hamdan menjawab, jika demikian maka ia tidak dapat menyampaikan hajatmu. Kalau kamu berharap kepada manusia, manusia tak boleh bagi apa. Tapi kalau kamu berharap kepada Allah, Allah boleh bukakan hati seseorang untuk memberikan bantuan kepada kamu. Tapi kalau kamu berharap kepada makhluk, bila makhluk ni tak bagi, kamu akan merasakan kecewa. Dulu kamu sokong kuat, sekarang kau tak akan jadi sokong. Dulu kamu menyokong dia, sekarang bila dia tak bagi kat kamu, kamu tidak akan menyokong. Sebab apa? Kamu berharap kepada makhluk. Tapi mintalah kepada Allah. Allah lah al-mu'ti, Allah lah al-mani. Allah boleh memberi dan Allah boleh menghalang. Sambungannya pada pagi ini, atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku? Ini adalah dipetik dalam hadis-hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman zalladhi qara'a falam aftah lahu. Siapakah yang pernah mengetuk pintuku lalu aku tidak membukanya? Seolah-olah Allah tanya begitu. Ini juga sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Allah Daud, siapakah yang mengetuk pintuku, aku tidak pernah buka. Seolah-olah Allah tanya begitu. Mana kalau kita minta ke Allah, kita ketukkan pintu dermawan Allah. Allah bernama Al-Jawad. Di antara nama Allah ialah Al-Jawad. Allah yang bernama Al-Wahhab, Allah yang memberi segala-gala. Pernahlah kata Allah,
orang yang mengetukkan pintu dermawanku, tidak kubukakan pintu dermawanku. Pernah tak aku menolak permohonan orang yang meminta kepadaku? Sama ada tidak ditunaikan sekarang, Allah akan tunaikan di akhirat. Pahalanya berganda-ganda di akhirat. Pahala berganda-ganda. Kita beriman, pahala berganda-ganda. Ada seorang orang Morocco, tengah popular sekarang ni, nama dia Rashid, nama dia. Bila Google nama dia Rashid Morocco. Dia sekarang ni banyak menghantam Islam, memberikan tashkik, meragukan orang. Dia ni asalnya Islam, bapa dia tu imam. Bapa dia nak supaya dia jadi ulama, tapi mak dia nak jadikan anak ni orang yang berjaya di dunia. Ayah dia halang, sampai bergaduh dengan mak dia. Dia kata, nama ayah dia kata, ayalah, tapi dengan syarat jaga solat, jaga apa semua. Dia pun dihantar ke Casablanca, duduk dengan pakcik dia, iaitu adik-beradik dengan mak dia. Duduk di Casablanca, dia belajar sana, belajar dengan kawan-kawan. Kemudian dia dengar ada ceramah dalam radio, pengajian oleh padri. Maka dia berminat, dia pun nak jawab. Dia ambil nombor orang ni, kemudian dia jawab dalam Quran. Si padri ni kata, aku nak jumpa dengan kamu. Maka jumpalah di Casablanca. Bila jumpa dengan padri ni, dia terpedaya sebab umurnya ketika itu masih muda. Dia berhijrah ketika umur 12 tahun. Mana dia tak ada pengetahuan agama yang cukup, walaupun bapa dia ulama besar. Duduk sana dengan kawan-kawan, sehingga kawan dia pun berdialog. Padri itu bagi dia satu kitab, iaitu Muqaddas, kitab Injil dalam bahasa Arab, tak berkulit. Dia membaca berkali-kali sehingga dia minat. Sehingga dia kata kat kawan dia, aku sekarang ni sudah Kristian dan telah diraikan dia. Diraikan. Dia punya bahasa Inggeris pun begitu fluent, tak ada bunyi orang Arab. Orang kali dia kahwin pun bukan kahwin dengan orang Arab. Rosak dia sekarang. Tiap-tiap hari dia cuba meragukan suratul Ikhlas. Dia cuba meragukan, takkan dia kata hari-hari Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang ni rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan. Berapa banyak syaitan terbakar dah sekarang, dia kata. Meragukan. Ini kesan dia pendidikan agama tak cukup. Kemudian pergi duduk negara yang dalam keadaan Islam tidak baik, suasana environment yang tidak cukup, tidak mencerminkan Islam. Bagi hadiah Bible, dia baca Bible ni, jadi Kristian. Memang dia kata, ini akidahku. Seminggu bapak dia belum meninggal dunia, dia pergi ziarah bapak dia ciumlah pipi. Tapi bapak dia tak reda dia sebab dia jadi Kristian. Bahaya. Orang kata bagi Bible ni tak jadi kesan apa-apa. Kesan. Berlaku. Nama dia ialah Rashid. Bapak dia bagi nama bagus, Rashid. Orang dapat petunjuk, tapi jadi sesat. Bukan setakat dia sesat, tapi dia suka menghujum, menghantam Islam. Banyaklah YouTube sekarang ni. Nama dia Rashid Morocco. Rashid Morocco. Ini kesan. Apabila orang tidak percaya, tak percaya dengan Nabi SAW dan tak mau semayang, golongan yang tak mau Islam ni sebab dia rasa perit. Sebab kena solat, kena puasa, kena menutup aurat, tak boleh minum arak, tak boleh bersuka-suka. Dia kata ini Muhammad reka sendiri. Ini kesan kita orang Islam menerusikan ayat Quran dan hadis Nabi SAW.
Kita beriman Allah yang memilikikan segala-gala ini. Oleh sebab itu, kita ini juga milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Segala apa yang diperintah oleh Allah, kita kena ikut. Kajian sains dengan firman Allah. Kajian sains adalah kajian bukan secara yakin. Kejap berubah, kejap berubah, kejap berubah. Tapi firman Allah ia turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam seperti ada apa? Percikan api. Saya tengok sendiri masa melawat tempat, melihat ada di Pulau Pinang ni ada satu tempat di bawah Kementerian Sains. Kita melihat macam mana matahari ini begitu panas sehingga ianya mengeluarkan percikan api, mengeluarkan seperti percikan api. Kalau terlampau panas, dia akan mengeluarkan begitu percikan api gitu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran syihabun saq, iaitu percikan-percikan api. Bagaimana Allah membakar dan melemparkan ataupun memanahkan syaitan, itu ilmu dalam ilmu ghaib. Kita sendiri pun tak tahu kedudukan kita. Orang dalam kubur pun kita tak tahu. Canggih mana pun alat sekarang ni tidak dapat mengetahui apa ada orang dalam kubur, apatah lagi benda yang berada di atas langit. Ini kesan daripada suka baca Bible jadi sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak menolak ilmu sains kalau ianya bertepatan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita pakai. Contoh bermula besok waktu subuh kita hendaklah ditambah 8 minit. Bermula besok di Negeri Melaka hendaklah ditambah 8 minit. Sesungguhnya azan sebelum tambahan 8 minit belum masuk waktu. Sekarang negeri yang telah berkuat kuasa dan Sultan telah memberikan arahan serta merta, iaitu negeri Selangor. Semalam wilayah Persekutuan, hari ini Melaka, hari ini akan keluar arahan. Hari ini bermula berkuat kuasa pada esok hari, dan selepas ini diikuti seluruh Malaysia. Maknanya azan, bagaimana azan tadi sebelum masuk waktu? Afallah. Kita jawatan kuasa fatwa memberikan keputusan berkuat kuasa pada 1 bulan Disember. 1 bulan Disember berkuat kuasa. InsyaAllah hari ini akan keluar surat daripada jawatan mufti supaya azan esok hari waktu subuh ditambah 8 minit. Wilayah Persekutuan berkuat kuasa pada hari ini. Selangor dah 2 hari dah, kerana setelah Falak Malaysia membuat kajian dan dibentangkan kepada jawatan kuasa fatwa dan diwakili oleh mufti-mufti dan ahli-ahli akademik di Malaysia. Selangor terus menghadap Sultan dan Sultan telah memperkenankan. Oleh sebab itu jawatan mufti Selangor mengeluarkan arahan hendaklah ditambah 8 minit dengan berkuat kuasa serta merta. Berkuat kuasa serta merta. Kerana mengikut kajian sains, sebenarnya fajar sadiq tidak nampak lagi. Yang betul-betul gelap 8 minit, jauh dah 8 minit. Mana kalau azan, katakan tadi azan, kemudian lepas azan 4 minit kita sembahyang subuh, mana belum sah sembahyang subuh. Belum sah sembahyang subuh. Mufti tanya saya semalam, nak kuat kuasa bila? Kalau semalam Ketua Menteri telah bersetuju, kita akan kuat kuasa pada besok hari. Walaupun tak dapat surat, besok hari azan kena tambah 8 minit. Tambah 8 minit. Tapi insya-Allah hari ini akan keluar surat dan akan disebarkan kepada seluruh masjid Negeri Melaka supaya dapat dikuatkuasakan dengan segera. Kerana kalau kita semayang pun
qabliyah, tidak jadi qabliyah. Tak jadi qabliyah. Apa yang telah berlaku sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita, Allah ampunkan. Allah lah yang memberikan, Allah juga yang akan menolakkan. Afallah begitu. Ini telah diputuskan oleh kemansaan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengusi minta supaya refer dengan Jabatan Mufti dengan segera, dan masjid ini minta mohon kepada Jabatan Mufti dengan segera keputusan tersebut. Dan bila orang tanya, ini dia ada surat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, ya. Jabatan Mufti berkok kuasa besok. Qala al-musannif rahimahullah taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang mengetuk pintu yang aku tidak pernah buka pintuku? Semua Allah bukakan, Allah berikan rahmatnya. Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'altu amali khalqi baini wa bainahum muttasilatan. Segala harapan hambaku kepadaku terus bersambung, tak ada yang memutuskan, tiada yang memutuskan. Maka mengapakah engkau bersandar kepada selain daripadaku? Mengapa minta lain daripada Allah? Sedangkan terus wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apa nak minta kepada makhluk? Mintalah kepada Allah. Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan pelindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku daripada para malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku. Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi, kenapakah wahai hamba-hambaku merasa jemu untuk memohon kepadaku, sedangkan telah kupenuhkan para malaikatku dengan sentiasa bertasbih. Para malaikat sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa jemu. Tetapi kenapa hamba Allah yang ada di muka bumi ini rasa jemu nak berdoa kepada Allah? Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku. Dan Allah memerintahkan para malaikat dan makhluk-makhluk ni jangan menutup pintu di antara Allah dengan hamba-hambanya. Dan seterusnya Allah berfirman dalam hadis qudsi ni lagi, aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku, tetapi mereka tidak percaya kepada firmanku. Bukan sabdaku, Allah yang berfirman. Falam yasiqu biqauli. Mana mereka tidak begitu siqah, begitu percaya biqauli dengan firmanku. Dengan firmanku. Tidakkah mengetahui bahawa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkannya, tiada yang dapat menolaknya selain aku? Maka mengapakah aku melihat ia tidak segala-gala melihat ia dengan segala angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku? Alam ya'lam, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya segala bala bencana, segala kemudaratan, tidak ada orang yang boleh menyingkirkan melainkan aku. Maka mengapakah aku melihat ia tidak segala angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku? Ayat ni berbelit-belit. Kita tengok dalam Arab, famali arahu bi amalihi mu'ridan anni,
famali, maka tidaklah. Famali, kenapa tidak bagiku? Begitu maksudnya. Famali, kenapakah tidak bagiku? Yang mana aku melihat bahawa segala angan-angan mereka itu ataupun cita-cita mereka itu tidak meminta kepadaku dan berpaling daripadaku, sedangkan aku yang menunaikannya. Famali arahu bi amalihi mu'ridan anni wa mali arahu lahiyan bisiwaya. Kenapa tidak kepadaku, dan aku telah melihat hambaku ini lalai daripada mengingati akan daku, sedangkan mintalah kepadaku, jangan sampai ianya minta kepada lain daripadaku. Sambung balik kita. Mengapakah ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta, kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak meminta kepadaku untuk mengembalikan. Allah beri kepada kita, kemudian Allah ambil balik. Sepatutnya minta ke Allah supaya Allah kembalikan balik. Contohnya kita sihat, sekarang kita tak sihat. Siapa yang bagikan kita tak sihat? Allah. Dulu kita sihat, kemudian Allah bagi tak sihat. Kena mintalah ke Allah supaya Allah bagikan balik sihat. Apa pula nak minta kepada orang lain? Kerana orang lain, makhluk lain, dia tidak boleh, dia bukan yang memberikan sihat. Kena minta kepada percaya kepada makhluk, percaya kepada orang ni, percaya, bukan dia yang bagi sihat. Yang bagi sihat ya Allah. Kemudian Allah bagi sakit, sepatutnya minta ke Allah supaya bagi balik sihat. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama dengan nabi-nabi yang lain juga. Apakah aku yang memberikan sebelum diminta? Nampak ni? Sebelum ni siapa yang bagi? Allah. Kemudian dia diminta, lalu tidak memberi kepada peminta. Adakah Allah begitu? Dulu walaupun tak minta, Allah bagi. Allah bagi kita kesihatan, boleh melihat. Pernah kita minta, ya Allah bagilah saya boleh melihat, ya Allah, ya Allah. Tak ada, memang Allah dah bagi kita boleh melihat. Sekarang ni dah kabur-kabur, tak boleh melihat. Kenapa tak minta ke Allah? Pernahkah aku tidak bagikan kepada orang yang meminta kepada aku? Apakah aku bakhil? Allah kata, Allah Al-Jawad, dermawan, sehingga dianggap bakhil oleh hambaku. Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan kurnia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Wa ilaikal mushtaka, kepada engkaulah tempat kami mengadu ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, kepada engkaulah mushtaka, segala tempat aduan ialah Allah. Wa ilaikal musta'an, tempat diminta pertolongan ialah Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Allah boleh hidayahkan, dan Allah boleh bukakan hati-hati makhluk ni untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi minta kepada makhluk, makhluk tak boleh buat apa-apa. Maka siapakah yang dapat memutuskan daripadaku, dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Andainya aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing apa yang terfikir pada semuanya, lalu aku beri semua itu, tidak ada mengurangi kekayaanku meskipun sekecil debu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, mintalah berapa banyak pun Allah akan beri. Dia tidak akan mengurangkan sifat Allah Al-Ghani, tidak akan mengurangkan kekayaan Allah. Allah lah Al-Mughni, Allah yang mengkayakan. Allah Al-Ghani, Allah yang kaya. Allah Al-Mughni, Allah yang mengkayakan. Allah yang mengkayakan.
tidak akan mengurangkannya, walaupun sekecil debu. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap? Sebab Allah Mughni, sebab Allah la Al-Ghani, sedangkan aku mengawasinya. Alangkah sial ataupun alangkah celaka orang yang putus dari rahmatku. Barang siapa yang sudah terputus daripada rahmat Allah, faya bu'nisal qaitin min rahmati, alangkah celakanya orang yang telah terputus daripada rahmatku. Wa ya bu'sa man asani wala yuraqibni, dan alangkah celakanya orang yang melakukan maksiat kepadaku, kata Allah, dan tidak memperhatikan aku. Mana dia tak muraqabah, dia buat maksiat, tak ada merasakan Allah sentiasa melihatnya, Allah sentiasa memerhatinya, tak ada rasa begitu, dia buat juga maksiat, memang celaka. Dan aku tetap melakukan dan tetap ia melakukan yang haram, dan tiada ia malu kepadaku. Allahu Akbar. Sedangkan Allah telah berikan begitu banyak. Maka orang itu berkata, selepas Syekh Muhammad bin Hussein bin Hamdan berkata kepada Sa'id ini, Sa'id pun berkata, ulangilah keteranganmu itu, lalu menulisnya. Mana dia telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat-riwayat, bukan dalam Quran tapi disebut dalam kitab-kitab sebelum ini. Kemudian si Sa'id kata, wahai Tuan Syekh, ulangkan supaya aku boleh tulis. Kemudian ia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah lagi menulis sesuatu keterangan yang lain. Mana dia kata, dengan nasihat ini, firman Allah Ta'ala ini cukup memberikan panduan kepada aku, ini pun sudah cukup. Bahawa sesungguhnya ini di antara asas mengingatkan kepada hamba Allah bahawa segala-gala ini adalah pemberian Allah, dan Allah boleh beri dan Allah boleh cabut bila-bila masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Al-Imam Rifai rahimahullah ta'ala telah berkata di dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, keadaan ahli hakikat bersama dengan Allah. Katanya, in i'lam anna nasa arba'atu asnaf, ketahuilah bahawa manusia ni dia ada 4 kategori. Yang pertama, rajulun ja'alallahu qalbahu basira. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah telah jadikan hatinya basira, melihat. Maka ia memandang dengan cahaya keyakinan kepada keunikan ciptaan Allah dan kesempurnaan kudrah Allah. Ini golongan pertama. Golongan pertama, Allah jadikan hatinya sentiasa basir, memandang. Hatinya memandang dengan cahaya keyakinan kepada keunikan dan keindahan ciptaan Allah dan kesempurnaan kudrah Allah. Golongan yang kedua, ini golongan pertama ni, hatinya sentiasa celik. Yang kedua, warajulun ja'alallahu aqlahu basira. Golongan yang kedua, Allah jadikan akalnya celik, akalnya melihat. Yanzuru binuril fatinah ila wa'di wal wa'id. Maka akal yang Allah jadikan ni sentiasa basir, melihat dengan cahaya kebijaksanaan kepada janji buruk dan janji baik Allah. Maka akal ni sentiasa ianya celik memandang kepada ni janji baik dan janji buruk Allah. Golongan yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu sirrahu basira. Golongan ketiga, Allah jadikan sirnya, dia ada qalbun, ada sir. Itu rahsia. Mana qalbun, hati ini dia boleh berubah. Syaghaf, dia rindu.
Fuad, dia tak pernah berdusta. Sir, dalam dia lagi. Ini rahsia. Dalam dia hati, tapi di dalam dia lagi. Dinamakan sir. Memandang kepada tiap-tiap waktu binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Sir dia ni, hati dia dalam hati ni, sentiasa setiap waktu memandang dengan cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik pun tidak terlalai dengan Allah. Yang keempat, wa rajulun ja'alahu Allahu makfufa. Golongan keempat ni Allah jadikan ianya buta. La yubsiru syai'a, tidak memandang sesuatu. Fahuwa, maka golongan ini ialah golongan yang celaka. Ada hati, hati tidak memandang dengan cahaya keyakinan. Ada akal, akal tidak memandang kepada dengan cahaya kebijaksanaan kepada janji baik dan janji buruk Allah. Ada sir-sirnya tidak memandang dengan cahaya makrifah kepada Allah. Semua jadi buta. Bila buta ni, Allah ingatkan dalam Quran dan suratul Isra ayat 72, wa man kana fi hazihi a'ma, barang siapa dalam dunia ni dia buta, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat besok buta. Kalau matanya buta, tidak memandang kepada kejadian Allah, tak ambil iktibar, akal pun begitu, hati pun begitu, besok di akhirat dia akan buta juga. Wa adallu sabila, dan sesat-sesat jalan di akhirat besok. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Allah yang memberikan, Allah yang menjadikan jalan petunjuk. Mintalah kepada Allah supaya Allah tunjuk jalan yang lurus. Jangan cari jalan yang lain, kerana jalan itu bukan Allah yang sediakan. Maka kamu akan sesat selama-lamanya. Bukan setakat buta di dunia, tapi kamu akan buta akhirat, sehingga kamu tidak nampak jalan yang disediakan oleh Allah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, cukup setakat ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada masa akan datang. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah redakan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighna biha al-umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wa taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.